Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tamunya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perbahasan kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-30. Kita dah baca dah hari itu sampai penggalan yang kedua. Hai anak Adam, warakkan olehmu. Satu dia suruh warak lah. Apa dia warak ni? Ialah menjauhkan segala perkara yang syubhah. Yang haram telah lah kan, yang makruh telah lah, yang syubhah pun kena hindarkan. Yang kesamaran, perkara-perkara yang kesamaran, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tinggalkan lebih baik. Ini dia panggil warak. Warakkan olehmu. Bukan warak ni bukan menunduk, tak. Jalan nunduk, ya pegang tasbih, warak betul ni. Itu kan warak. Selama mana dia bedalnya benda syubhah juga, belum warak lagi lah. Warak ini ialah meninggalkan perkara-perkara syubhah. Dan padakan olehmu dengan sedikit. Dan juga kita ni disuruh berpada-pada dengan yang sedikit tu. Sedikit pun rasa alhamdulillah cukup. Padakan olehmu dengan sedikit. Nescaya engkau lihat akan daku dengan mata hatimu hal keadaan aku itu. Bila ini kita dapat jaga, dia kata, maka kita akan kenal, kita akan nampak Allah subhanahu wa ta'ala di mata hati kita ni. Kalau kita rasa semua tu milik Allah ta'ala, kita dah bahas dah itu, harta ni semua milik Allah. Kita ni memang tak ada apa. Bersyukurlah dengan apa yang dia bagi kat kita tu walaupun sedikit. Dia bagi kita sihat sedikit, alhamdulillah. Bagi harta sedikit, ya alhamdulillah, syukur. Dapat nikmat sikit, ya alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Kita kenal diri kita ni dan kita kenal siapa Allah Ta'ala yang maha kaya itu. Tapi bila kita ni berlebih-lebihan, akhirnya kadang-kadang kita jadi sombong. Bila kita dah berlebih-lebihan, kita akan jadi riak dan sebagainya. Itu yang kita tak kenal Tuhan tu. Itu yang kita tak nampak Tuhan. Seolah-olahnya itu usaha kita, kehebatan kita, kepandaian kita, semua tu. Ada ilmu sikit, alhamdulillah. Bila dah rasa hebat, rasa pandai, tu yang rasa lain macam tu. Kita lah yang paling hebat, kita lah yang paling pandai, kita lah yang paling alim.
Jahanam habis. Kan? Sebab itu dia kata berpadalah dengan sedikit ni. Iaitu pada tiap-tiap suatu dan sembah olehmu akan daku supaya sampai engkau kepadaku. Dekatkan diri dengan Allah. Dan abdikan diri pada Allah. Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita dapat menghampirkan diri kepada Allah. Bertaqarrub ilallah. Maknanya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengabdikan, dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni diminta lagu tu, abdikan diri pada Allah bukan pada makhluk. Supaya kita hampir dengan Allah, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuntut olehmu akan daku supaya engkau dapat akan daku. Kita nak dapat apa? Kita tuntut dari Allah Ta'ala nak dapatkan keredaan Allah. Kita nak dapat kecintaan Allah. Semua ni kita nak dari Allah Ta'ala. Yang paling penting, kita nak redha Allah Ta'ala. Nanti balik kita bertemu dia. Dia redha kita sebagai hambanya. Dia meredai dengan nikmat yang dia bagi kat kita. Dia meredai semua yang dipinjamkan kat kita. Tu yang kita nak tu. And pasal itu, kalau tak banyak yang kita ambil, senanglah jaga dia. Bila tak banyak tu senang jaga. Bila banyak tu yang lupa diri tu susah nak jaga. Apa yang nak jaga? Hati kita tu susah nak jaga. Duk pangkat bawah, senang tuan. Nak sombong pun awak tak berpangkat. Nak bangga pun awak tak berpangkat. Hati pun tak adalah rasa apa sebab tak ada apa yang nak bangga. Tapi bila dia naik sikit, dia lain macam rasa sikit lah. Orang pun dah panggil kita tuan, orang pun dah panggil kita bos, orang pun dah sila tuan. Sila tuan. Sikit-sikit sila tuan kan. Susah nak jaga hati ni. Yang tu yang susah nak jaga, lain okey, yang tu susah nak jaga. Masa orang tak panggil kita tuan itu tak ada masalah. Ni bila orang dah panggil kita tuan tu dia rasa macam orang dah panggil kita sahibul fadilah, al-fadil, lain lah sikit kan. Lain rasa kan. Rasa itulah pengurusi pula dia bagi macam-macam gelaran kat kita tu kan. Dia bagilah ini ustaz selebriti ini. Asalah macam kan. Lepas tu bobo pula ini pakar rujuk, ini pakar lain rasa tuan. Kan? Dah orang sebut pakar tu lain rasanya. Kalau tak pakar mana pun, tinggal lagi orang panggil pakar tu lain lah. Kan? Sebab itu berpada-padalah benda-benda ni. Jangan keterlaluan lah. Kan? Sebab itu ulama-ulama dulu tak suka menonjol diri. Walaupun ilmu tinggi, hebat, tak suka nak tonjol-tonjolkan diri. Tu saya kata kita tengok contoh Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi, seorang ulama yang hebat, ulama besar. Kan? Tapi tak ada membanggakan diri. Suruh berucap pun tak nak. Kan? Kita hari ni baru dapat sikit Al-Fadil. Lain tegak dia kan. Itu belum orang cium tangan lagi. Kalau sampai tahap orang cium tangan kita, lain kan. Jadi itu sebab dia kata, engkau mintalah kat aku. Jangan dapatkan redha makhluk ni, tapi dapat redha aku. Carilah redha aku, jangan cari redha makhluk ni. Redha aku ni pasal nanti kau balik nak bertemu aku. Semua makhluk ni akan balik bertemu Allah. Kan? Hai anak Adam, apabila adalah engkau itu seperti mereka itu yang masuk mereka itu akan neraka dengan sebab fasiknya. Kadang kita masuk neraka dengan sebab kefasikan kita. Dan ulama yang masuk neraka dengan sebab dengkinya. Ulama pun ada dengki kan. Ulama pun dengki. Dengki ada dengki. Tuan-tuan tengok sekarang ni kan. Masing-masing semua nak popular.
Bukan nak cari kebenaran sangat. Masing-masing semua nak cari populariti ya, nanya tak ada apa pun. Satu ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni bahas. Ustaz ni reaction pula. Kang keluar pula, ustaz ni pula reaction pula. Betul ustaz ni lah reaction pula kan. Konon jawab kat situ nak memperbetulkan. Padahalnya tuan-tuan kan, dia dengar pun tak yang sebenarnya apa yang ustaz tu nak cakap. Patutnya kalau betul nak membetulkan, pergilah jumpa ustaz tu. Ustaz, saya dapat video ni lah. Betul ke ustaz cakap ni kan? Saya tak dengar lah habis sebab dia dah kerat-kerat video ni lah potong. Jadi ni yang saya dengar. Saya naklah ustaz kita berbincang lah, betul ke benda ni kan? Kalau salah, ustaz tu kena perbetulkan balik semula. Buat video lain, perbetulkan. Kan? Ni dah cantah kawan ni. Kan? Ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Kalau ustaz ni datang pula, ustaz ni lah balun. Ustaz ni lah tak betul kan. Akhirnya orang agama sama agama berceramuk. Dia kata dia tak betul, dia kata dia tak betul, dia kata dia tak betul. Tak tahu siapa yang betulnya. Tahu. Kan? Ulama. Yang kata ulama ni orang ada ilmu ni. Kan? Allah. Agamawan ni. Allahu Akbar. Kan? Hari ni pun orang-orang yang tak agamawan pun dah berani komen dah. Itu baru belajar kat masjid itu. Belajar dengan ustaz ni pun dah berani komen dah. Komen ulama-ulama ni. Hebat lah dia orang ni, memang hebat lah, ilmu tinggi lah kot. Sampaikan Ustaz Abdul Samad pun orang komen. Kan? Yang komen ni bahasa Arab pun tak apa nak beli. Dia pun pening ke. Kan? Yang komen ni Ustaz Abdul Samad tu kan? Itu pun orang komen, dia kata Ustaz Abdul Samad tu punya penerangan tak betul. Push, aku cakap. Tengok dia punya mengaji, dia mengaji dengan ustaz ni, dia mengaji dengan ustaz ni. Okey. Maknanya kalau betul Ustaz Samad tak betul, nanti dia datang, jumpalah dia, tanya lah. Kan? Semua nak komen lagi ni, ulama-ulama. Dia ada perasaan apa? Dalam tu ada sikit perasaan dengki, perasaan ria. Sebut nama kitab tu, sebut nama kitab ini, hafal nama kitab tu, hafal nama kitab ni. Baca belum tentu, nama kitab boleh baca, boleh hafal. Kawan saya pun ramai hafal nama kitab. Kan? Hafal nama kitab, hafal nama pengarang. Dia pun sebut kitab ni, pengarang dia ni. Orang macam kita nganga lah dengar kan. Dahsyat dia ni. Semua kitab dia tahu kan. Mau ulama dia tahu. Baca bahasa Arab belum tahu, belum tentu. Kan? Jadi ada perasaan dengki kan. Sama-sama ulama pun ada perasaan. Akhirnya kerana kedengkian itu dia kata apa? Ulama masuk neraka dengan sebab dengkinya. Ulama dia tak dengki dengan orang meniaga, dia mendengki buat apa dengan orang meniaga. Tak ada bedah dia nak dengki dengan orang meniaga. Aku kan niaga, nak dengki dengan kau. Jadi aku ulama mesti dengki dengan ulama jugalah. Dia mau macam tu. Orang meniaga dengki dengan orang meniaga. Tak guna orang meniaga berdengki dengan ustaz. Apa masalah kau dengki dengan ustaz? Ustaz nak berdengki dengan orang meniaga pasal malam, pasal dia apa? Bukan mengenal ustaz tu. Tak ada lah kan. Yang dengki ni siapa? Ulama, dia mesti dengan dengki dengan orang ulama juga. Orang agama dengki dengan orang agama. Peniaga, dia mesti dengki dengan orang peniaga juga. Dia macam tu. Orang politik, dia mesti dengki dengan orang politik juga. Dia macam tu, mesti. Dia tak mau dengki. Orang politik berdengki dengan orang ustaz, tak dia apa? Bodoh gitu. Jadi tuan-tuan, ulama ni dia dengki, masuk neraka pasal dengki. Saudagar yang masuk neraka dengan sebab khianat. Orang meniaga ni, businessman ke apa ni, dia masuk neraka pasal khianat dengan perniagaan, nipu. Bang, limau ni manis ke masam?
Limau ni. Manis. Ha? Ini limau. Tak cukup sekilo punya. Kita pun dia bagilah rasa. Yang dia bagi rasa tu pula buah memang manis betul. Kita pun rasa, manis gila lah. 3 kilo. Tak dah manis 3 kilo lah. Takkan dah manis sekilo. Manis 3 kilo. Balik rumah, ambil kau. Kan? Ambil kau. Kan? Masam gila babi. Celaka nipu dia ni. Ni saudagar kalau nak masuk neraka buat panggil lagu tu. Ada buah manis dengan buah masam campur sekali. Nasib kau lah. Lagi banyak masam pada manis punya. Kan? Ni memang confirm nak masuk neraka punya. Kan? Niaga daging, bang, sekilo. Kita pun timbang. Tak sampai sekilo pun. Kan? Tak sampai sekilo, ambil daging, pop, lempar. Dah, ikat. Sekilo. Ni semua menipu banyak ni. Sekilo. Timbang betul-betul, sekilo. Dah, sekilo. Ambil lagi sikit, tambah. Tu nama niaga. Saudagar lagu tu lah. Niaga lagu tu. Penipu. Aduh. Kan saya dah cerita dulu. Niaga kuih, niaga betul-betul, jangan nipu. Takut besok masuk neraka. Kuih karipap, kentang, bagi penuh kentang. Jangan anak kentang yang kau bubuh. Karipap kentang kau tulis. Ni karipap kentang, ni karipap sardin, ni karipap ayam. Tapi makan tak ada kentangnya. Dah hujung baru rasa kentang satu. Sardinnya tak ada, cili yang ada. Ni. Besok ni bukan saya jawab ni. Saudagar masuk neraka sebab khianat benda ni. Tu sebab saya kata orang Kelantan yang pandai berniaga ni orang Kelantan. Saya tu orang Kelantan niaga boleh pakai gelang sampai siku. Manis, sedap, besar. Bukan nak puji orang Kelantan, tapi kita tengok dia berniaga macam mana. Kita kena berniaga tu. Ayo tengok. Air tebu yang banyak air batu. Kadang kita ni, saya nak marah kadang-kadang. Kau ni berniaga tak takut kau kan? Niaga tom yam batang serai yang banyak. Siapa pula nak gigit batang serai tu? Dengan daun 5 put. Anak udang seko. Aduh. Agak-agak lah berniaga. Kan? Berniaga agak-agak. Takut nanti ni. Kita ni akan mati. Memanglah kita kaya-kaya untung. Kan? Tengok. Pandai tak aku niaga? Kaya. Betul. Takut besok ni masuk neraka. Kadang-kadang kita tak faham. Kita leka nak cari untung, kita nak cari duniawi, kita nak puaskan nafsu kita, sampai tak mengenali hukum, sampai tak takut dengan hukum Allah. Berat ni. Jujur berniaga ni. Buat rumah orang, simen kena betul lah, pasir kena betul lah. Ini kadang-kadang Allah, 3 minggu duduk, tayarlah terbuka. Tapi lah, kita pun nak murah. Nak murah, ada lah yang murah, ada yang mahal kan. Lepas itulah kita ni bersifat orang Islam, nak tolong orang Islam kan. Kalau boleh kontraktor kita tu biarlah Islam, tu bagus. Tapi orang Islam ni kadang-kadang buat kerja, dia macam ibadat jugalah, tamak. Orang kita kalau buat ibadat semua dia nak buat. Betulnya tak. Buat rumah. Saya kata, kita berkongsi hidup ni.
Aku tak pandai pasang tile ni kan. Aku panggil kawan, bang, abang kan pandai pasang tile kan. Abang ada job bang, abang nak tak job ni? Pasang tile bang. Abang jom kita tengok rumah tu. Jom. Oh ni 8,000. Tak apa bang. 8,000, 8,500. Kita markup 500 tu kan, untung. Sahab, abang buat tile. Orang tanya, bang boleh pasang ceiling tak? Ceiling boleh. Cari orang pula. Bang, abang kan buat ceiling kan? Pasang ceiling selalu kan? Bang? Ada job pasang ceiling bang. Macam apa bang? 7,000. Okey, 7,300. Kan? Ni dah semua kau nak kuluhum ajmain kan? Abang rasa tak bang? Pasang. 2 minggu, cabut. Baru pijak, kelompong kawan tu. Cabut. Kan? Boleh pasang ceiling bang? Boleh. Dia pun pasang. Main belasah. 2 minggu, air menitik. Mula bocor. Bocor pula dah. Kan? Ni punca dia. Tak jujur. Nak menipu je kerja. Kan? Ni yang kontraktor marah kat aku ni. Bukan semua kontraktor, tak ada lah. Ada lah sebahagian kontraktor yang perangai lagu tu. Tamak, nak makan seorang. Hidup ni Tuhan suruh berkongsi. Kan? Tak boleh makan seorang-seorang. Orang pelancongan tak ada makan seorang. Dia bas, dia kapal terbang, dia hotel, semua dia. Tak boleh. Kongsilah hidup. Jangan sampai kita masuk neraka sebab kita khianat dalam berniaga ni. Jujur berniaga. Jangan berniaga ikan bilis kepala je yang banyak. Badan tak ada. Selalu orang laki-laki lah terkena. Orang laki-laki ni kalau beli memang tak pandai. Tak, maaf cakap lah kan. Tak macam orang perempuan. Yang buat kepala banyak tu pasal orang perempuan lah tu. Dia siap buang kepala dulu. Orang laki-laki tak ada. Orang laki-laki ni kami milih sekilo. Kan. Dia ngap. Nah, bawa balik. Orang rumah tanya, beli kami milih ni bang? Beli. Mana? Tu. Dia pun buka. Apa kepalanya banyak ni bang? Kau macam-macam lah. Masak je lah. Orang lelaki kan nama nak aku kalah. Mampu tak tu. Tapi bukan sini lah. Tapi sama je. Orang lelaki beli. Asal beli ya orang lelaki ni kan. Tak pandai kan. Saya tu orang lelaki kalau dia pergi beli barang cepat balik. Cepat. Kan? Pukul 8 keluar, 8.40. Dah balik bang? Dah lah tak cengkau. Kau yang pergi berjam-jam. Beli bawang ni? Beli. Semua ada lah. Bini pun buka bawang. Bawang tumbuh. Abang nak tanam ke nak buat masak ni? Bawang tumbuh. Oh lelaki mana ada nak kupik bawang kat situ. Sorry lah kan? Nak mencangkung pula tempat bawang tu. Kupik bawang, sorry lah kan? Dia tak macam orang perempuan. Pasal tu orang perempuan dia pergi pasar beli barang confirm memang lambat punya. Dia siap mencangkung pula kupik bawang tu kan? Dia tak baca orang lelaki. Orang lelaki memang biasa macam tu lah. Orang lelaki ni jarang nak tengok insang ikan lama ke ikan baru. Ni ikan lama ikan baru ni. Ikan baru cik. Baru apa ni? Lebam. Tu kalau kita kan. Orang lelaki memang tak. Orang perempuan memang. Ikan baru ikan lama ni. Baru kak? Baru? Lebam ni. Dia orang petikai. Orang laki-laki ni sekilo apa ni? Bagi sekilo. Dia bebag tak tanya dah baru ke. Kan? Orang lelaki kan. Jadi
Orang niaga kena jujur. Cik, ikan ni baru turun lori. Naik laut seminggu dah. Bagi tahu. Bagi tahu. Naik laut dah seminggu. Turun lori tadi. Jangan dia tanya dah, cik. Kita pun mikir. Itu balik rumah tak manis ikan tu. Tak rasa manis ikan ni lah. Tak macam kita makan kat Langkawi itulah ikan tu manis. Memang ikan Langkawi baru naik tadi. Daripada laut dia masak kan. Ni ikan yang kita makan dah seminggu naiknya. Turun lorinya baru tadi. Niaga tak pernah yang jujur lah, cakap betul-betul. Kalau tak, masuk neraka nanti dia kata. Dan utus yang masuk neraka dengan sebab jahilnya. Ni, kita kadang-kadang buat kerja tak tahu hukum. Kan? Tak tahu hukum ni masalah. Tak tahu halal haram masalah. Tak tahu sah batal jadi masalah. Banyak masalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak faham ni. Kan? Dan orang yang berbuat sesuatu masuk neraka dengan sebab taksimnya. Maknanya lalai dia. Maknanya sebab lalai boleh masuk neraka. Lalai daripada waktu semayang. Kan? Lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Ni akibat boleh masuk neraka ni. Walaupun semayang tapi lalai. Pasal itu dia Tuhan kata, fawailul lil musallin. Kan? Lalai, masuk neraka. Jadi tuan-tuan, maknanya lalai ni juga seseorang ni boleh masuk neraka Allah. Dan orang yang berbuat ibadat masuk neraka dengan sebab riaknya. Kadang buat ibadat pasal riak. Kita semayang kadang-kadang nak nunjuk ke orang. Bacaan kita sedap, suara kita sedap, kita nak tunjuk ke orang. Sakit ni tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita kalau seorang baca pun izajah kan. Tapi hari ni ramai yang ikut, panjang lah baca juzuk. Orang pun kata, hebat dia ni. Kan? Yang ini masalah nak ibadat dengan riak. Nak tolong orang pasal riak. Tak salah. Hari ni kita boleh buat alasan nak bagi tu orang supaya orang tiru kita, nak bagi tu orang sumbangan orang ini. Tak payah tuan. Kita buat lillahi ta'ala. Apa yang aku buat ni lillahi ta'ala habis. Jangan buat alasan atas dunia ni dengan manusia. Boleh bagi alasan. Depan Tuhan besok, Tuhan bukakan rahsia hati kita. Wa hussila ma fis sudur. Tu. Atas dunia ni boleh nak sembunyikan, orang bukan tahu pun. Hati kita siapa yang tahu? Kita jawab. Orang pun, bolehlah kalau macam tu okeylah. Orang kata okey, Tuhan kata kau tunggulah. Nanti aku buka baru kau tahu. Wa hussila ma fis sudur. Baru tahu. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Baru tahu. Atas dunia memang bagi alasan macam-macam. Ingat alasan tu dah boleh membuktikan, mencukupkan kita di hadapan Tuhan. Apakah dengan alasan hujah kita ni boleh menyelamatkan diri kita di depan Tuhan? Ini bukan persoalan manusia, ini persoalan depan Allah nanti. Depan manusia ni boleh temerang, tak ada apa. Tak ikhlas pun, kata ikhlas pun tak ada masalah. Sebab orang bukan tahu pun. Kita duk bimbang bila kita balik bertemu Allah. Kita ni pasti akan balik bertemu Allah. Bila? Wallahu a'lam. Balik, tetap balik. Bila? Wallahu a'lam. Lambat ke Ustaz? Saya baru 80, kurang-kurang 120. Okey. Tak ada masalah. Tapi tetap balik walaupun 120. Jangan berbangga sangat dengan umur panjang tu.
Sebab Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia itu ialah panjang umurnya, baik pula amalannya. Okeylah. Seburuk-buruk manusia itu panjang umur, jahat pula yang dibuatnya. Tu yang bimbang tu. Kalau panjang umur, baik amalan dia, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ya alhamdulillah. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu, kata Nabi. Seburuk-buruk manusia ini panjang umur, wa sa'a amaluhu, buruk pula perbuatan dia. Jadi kita kalau dapat umur panjang, alhamdulillah. Ala kulli hal, kita akan balik bertemu Allah. Bila wallahu a'lam. Kan? Kalau tak musim-musim Covid pun mungkin lepas Covid. Kan? Covid itu saya pun kena Ustaz, tapi selamat. Walaupun dah ditidurkan tapi bangkit balik. Ya alhamdulillah. Kan? Tu saya teringatlah satu kisah kapten kapal tu. Kan? Dengan pramugara tu. Dia kata, saya patutnya Ustaz, saya pergi penerbangan tu. Kan? Saya yang pergi tu Ustaz. Mana? Yang hilang tu lah. MS-330 tu. Patutnya saya Ustaz tu, dia tu. Tapi memang umur saya nak panjang lah Ustaz. Tu? Tak bagi. Oh, panjang lah. Itulah panjang lah Ustaz. Selang tak berapa lama tu, dia pergi naik kapal terbang tu yang kena tembak tu kat Ukraine. Situ padam. Tak hilang, situ jalannya. Jadi belum sampai tempoh ya. Sampai tempoh Allah ambil, tak kisahlah bila pun. Kan? Jadi tuan-tuan, kita tetap akan balik. Yang kita bimbang, yang kita risau, bila kita balik bertemu Allah, kita tak boleh nak jawab apa depan Allah. Kita tak boleh nak berhujah depan Allah. Kita tak boleh nak bagi alasan depan Allah. Itu yang kita bimbang. Atas dunia ni boleh apa pun yang kita buat, kita bagi alasan. Orang setuju tak setuju pun, alhamdulillah masih ada orang yang setuju. And orang yang jadi hakim, yang buat orang yang jadi hakim orang, alhamdulillah masalah. Yang buat kita, yang hukum Allah, yang menghakimi Allah, itu yang kita bimbang. Balik nak bertemu Allah, nak jawab depan Allah. Waktu tu pula tak ada peguam, waktu tu tak ada pembantu, waktu tu tak ada siapa boleh tolong. Atas dunia ni kalau kita bercakap, ramai yang bantu kita, sokong kita, bagi idea, bagi pendapat, bagi hujah, tolong bantu kita. Memang depan Tuhan besok, dengan yang Nia yang ngajar ni pun tak boleh bantu, dia pun tak tahu nasib dia mana. Nak bantu je lah. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat yang kita ni semuanya akan kembali pada Allah. Dan orang kaya masuk neraka dengan sebab takaburnya. Kaya, banyak harta, kedekut, bakhil, sombong pula. Tengok usaha aku, tengok macam mana aku buat boleh jadi kaya raya macam ni. Sombong kita, tak ingat orang yang susah, tak ingat orang-orang yang memerlukan pertolongan, tak ingat orang-orang yang anak yatim, orang miskin. Kita kira kita aja. And kita kaya, beli kereta tu, beli kereta ini, kan? Duit aku. Kan? Beli kereta ni pula banyak kereta tuan. Nak merasa Ustaz, sementara hidup ada nyawa ni, memang nak merasa tuan. Tapi jangan ingat nak merasa tu nanti Tuhan tanya, tu yang aku suruh bagi rasa, pasal apa aku tak rasa? Aku suruh bagi kat dia tu, pasal apa aku tak bagi? Kau leka engkau je nak merasa engkau. Kita sonok beli kereta tu, kereta ini, tukar kereta tu, tukar kereta ini. Sedangkan itu ada hak orang lain yang kat kita tu. Besok depan Tuhan apa nak jawab? Takkan depan Tuhan nak jawab, so, aku, ya Allah, saya nak merasa lah. Hari ni kau rasa lah, kata dia. Semua tu maknanya
Masuk neraka pasal apa? Pasal takabur. Orang fakir masuk neraka. Orang miskin pun masuk kat neraka ni dengan sebab dustanya. Kan? Maka bahawasanya orang yang menuntut syurga itu sabit dengan perbuatan yang diperbuat ia akan dia. Jadi kalau nak masuk syurga ada syarat-syarat kan? Amalan-amalan yang kena jaga. Diri kita ni kena jaga melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengajaran yang ke-31. Allah Taala, hai mereka itu yang percaya akan Taala, takut olehmu akan Taala dengan sebenar-benar takut. Jangan kamu mati melainkan padahal kamu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ni mati, biarlah mati dalam keadaan Islam sempurna. Kita tak tahulah mati kita ni bila, keadaannya bagaimana. Mudah-mudahan kita mati dalam Islam. Jadi kewajiban orang hidup menguruskannya. Kenalah uruskan. Tak payahlah nak minta bayaran itu, bayaran ini. Kita yang hidup wajiblah uruskan. Itu fardu kifayah. Kenapa nak tentukan bayaran 1,200, 1,800, 1,500? Pasal dia apa? Sampai dah tak ada orang tu nak minta juga kan. Macam baru ni lah saya kan dalam sejarah saya ngurus jenazah ni. Kan dalam sejarah. Kan agak dia dah tak tahu apa nak bagi. Saya nguruskan jenazah Covid baru ni. Tak minta pun. Memang percuma pun. Kan. Saya pun dah sampai ke kubur, dah hantar ke kubur. Turun dah ke bumi, saya nak balik. Dia pun tahan van saya. Tak ada apa nak bagi dekat tuan. Saya bagi sekotak rokok je lah. Marlboro dia baginya aku. Dalam sejarah saya urus jenazah, orang bagi sekotak rokok Marlboro, tak ada apa nak bagi. Yang syok je tuan-tuan. Saya urus jenazah, ambil dia hospital, siap, hantar ke kubur. Dah ke bumi, semua nak balik, dia pun tahan. Tuan, kejap. Saya pun tak ada apa nak bagilah, tuan. Tak apa. Saya bagi rokok je lah. Sekotak Marlboro. Aku siap tengok gambar. Aku cakap, bagus punya orang. Aku buat kerja elok-elok, kau bagi benda haram kat aku. Ini dia tak faham hukum. Kita nak marah dia pun tak boleh. Mungkin dia tak faham hukum. Jadi member kata, sejak bila Ustaz merokok Ustaz? Aku tak merokok. Habis tu dia bagi Ustaz merokok apa? Dia tak tahulah. Dia ingat aku merokok. Aku muka macam mafia je kan. Azan dulu tuan. Bilal.
La haula. La haula. لا إله إلا الله سيدنا محمد إنك لا تضل. Itu maknanya kita mengharapkan kalau boleh kita ni mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam Islam ni mati yang baik, husnul khatimah, tempat yang baik, hari yang baik, waktu yang baik, semuanya dalam keadaan yang baiklah. Dan yang paling penting ialah mati dapat mengucap 2 kalimah syahadah kita tu. Itu yang paling penting. Kalau mati tempat yang baik, hari yang baik, tapi tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah, ini yang kita bimbang tuan-tuan. Tempat dah bagus dah kan, hari dah bagus dah, hari Jumaat bagus dah, tapi tinggal lagi matinya tempat tapi tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang kita bimbang. Maknanya kalau mati mengucap 2 kalimah syahadah, ada harapan, janji ya untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharap, kita sentiasa berdoa mudah-mudahan kita mati ni dalam keadaan dapat mengakhirkan kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah. Itu yang paling penting tuan-tuan. Jadi hari pun dekat pukul 9 dah tuan-tuan. Ialah isyak sekali lambat. Saya kuliah memang tak lama lah tuan-tuan. Orang kata kejapnya ustaz kuliah. Jadilah sebab ikut keadaan tuan-tuan, situasi tuan-tuan. Tuan-tuan kan boleh ngaji lama-lama dah tua-tua. Tuan-tuan mesti kata ustaz sedap, kata orang tua-tua. Tak. Itu yang dia panggil fake waqi', dia panggil. Faham situasi. Macam tuan-tuan mana boleh ngaji sampai 1.5 jam dengan umur tuan-tuan. Saya tu tuan-tuan ni mengaji duduk sandar, nak suruh tuan-tuan duduk tegak apa semua tak boleh, tak sesuai untuk tuan-tuan. Nak ikut adab memang kena ada adab, tapi keadaan tuan-tuan tak mengizinkan nak ikut adab tu. Nak lipat kaki pun tak apa nak boleh lipat. Itu pun kadang-kadang bangkit tu pun yang 1/2 jam tu pun bangkit pun urut dulu. Nak betul alignment, balancing dulu. Itu nasib tu imam baca pendek. Kalau dia bantainya panjang pula dah imam. Tak sesuai. Untuk tuan-tuan ni cukup 1/2 jam, 40 minit cukup lah. Tak sesuai sampai 1.5 jam. Sejam, Allahu Akbar. Hari-hari kuliah. Kadang-kadang ustaz ni syok sendiri, mentang-mentang duduk macam ni. Duduk sedap kan. Lenguh tidak, apa tidak, elek, nyandang, elek. Tu yang syok. Cuba ustaz duduk bawah tengok. Ku ingat 7 kali dia. Ini anak murid dah main kuku. Ustaz terus juga lagi. Anak murid dah pusing pinggang. Ustaz tak habis lagi. Nak ngajar lama boleh. Untuk umur yang belasan tahun. Kan? Umur 17 tahun, 15 tahun. Bukan 71 tahun. Saya pun tak faham tau. Kenapa yang jadi semangat ustaz tu 1.5 jam. Cakap kau agak-agak lah Syekh. 1.5 jam orang tua tu pun banyak benda ni nak fikir. Perut lagi nak dipikir. Perut tak boleh kosong lama kan, berangin sakit perut. Pedih hulu hati semua ada. Kau nak ajar sampai 1 jam. Saya memang tak ada tuan. Kuliah saya 1/2 jam cukup. 40 minit dah malah lebih-lebih.
Tak ada. Kau ngajar lama-lama pun bayaran macam tu ya. Kau ngajar sekejap pun bayaran macam tu ya kan. Lainlah kau bayar dia ngajar 40 minit. Ustaz ni 40 minit RM40 sudahlah. Kau sejam setengah 150 lah. Tak ada. Duit lah. Kan? Kalau fikir duit lah kan. Kalau mikir duit ngajar anak duit. Kau ngajar anak duit jangan ngajar kat surau macam ni. Buat apa? Kau cari masjid-masjid yang memang bayar mahal punya. Mana kau dapat mahal kau catit. Ni masjid 800. Ni masjid 500. Ni masjid 1,5. Ni nanti dulu lah. Kalau memang nak duit, mengajar nak duit, baik tak payah ngajar, buang masa semua tu. Kan? Jadi tuan-tuan cukup takat tu. Macam biasalah, kat belakang tu siapa nak Habatus Sauda 6 dalam 1 kan. Orang tanya baru ni kat saya lah, bab Habatus Sauda tu. Apa khasiatnya Ustaz? Saya kata tak ada khasiat apa-apa. Khasiatnya makan je lah. Sebab tuan-tuan dah vaksin tapi kena juga. Dah dos penggalak pun kena juga kan. Makanlah suplemen. Saya makan itu je sebab doktor pun makan tu. Kan? Doktor pun kata bagus makan ni Ustaz. Makanlah itu. Nak kuatkan imunisasi, kita dah tua tak kuat. Kan? Makan je lah tu 2 biji pagi, 2 biji malam, 2 biji pagi, 2 biji malam. Nak dos penggalak dah sudah. Tak agak jadi apa. Kan? Lepas tu banyak pula teori-teori ini dos penggalak, dos pembunuh lah semua ada. Ampuh apa ni. Kan? Siapa nak minyak mengkudu, bukan jus mengkudu, minyak untuk sarap. Kan? Jadi macam-macam lah siapa nak minyak wangi semua ada kat luar tu. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kat luar tu sekarang. Lepas tu saya kata makanlah kan, Habatus Sauda, amalkan itu insya-Allah. Mudah-mudahan tak kena kan. Sebab Covid sekarang ni kes pun dah meningkat pada 20,000. Sekejap sangat. 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 17,000, 20,000. Tapi mati belum ada lah. Mati baru 2 orang saya uruskan. 2 hari lepas. 2 orang. And, mati belum ada lagi. And, makna mungkinlah stage 1 ada kena kot. Stage 1, 2. Dia batuk-batuk, swab. Covid. Sesemua sikit. Covid. Kira 20,000 kan. Biasalah tu kan. Tapi tak apalah. Tuan-tuan jagalah. Dan siapa nak berinfak, nanti tabungnya ada di belakang tu insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khasyiran zakiran syakiran mazidin birahim wa akrimna bittaqwa jabna bil afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.